KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton saluran Didik TV KPM. Anda sedang menonton program Bina Upaya Guru. Saya Nisa K bersama-sama dengan anda untuk episod kali ini. Dan tajuk kita ialah Kerjaya Guru di Kolej Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mana kita nak membicarakan tentang 10 bidang guru di Kolej Vokasional yang mempunyai latar belakang yang berbeza-beza. Jadi keperluan guru dalam bidang adalah bagi memenuhi akreditasi yang telah ditetapkan oleh Malaysian Qualifications Agency ataupun MQA. Dan untuk membincangkan topik kita pada hari ini bersama-sama dengan saya, jom kita nak mempersilakan tetamu jemputan kita, iaitu Encik Muhammad Nazri bin Abdul Aziz yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pengurusan Kecemerlangan TVET Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang Encik Nazri. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di Bina Upaya Guru, di mana di program ini kita melihat laluan kerjaya guru-guru, sama ada mereka ini guru di bilik darjah, para pensyarah maupun mereka yang terlibat di bahagian pentadbiran. Dan kali ini kita berbicara mengenai guru-guru di TVET ataupun di Sekolah Menengah Teknik. Jadi saya nak tahu, mungkin ini adalah satu soalan yang agak orang kata apa, besar skopnya ya, bilangan guru-guru serta Kolej Vokasional dan Sekolah Menengah Teknik di bawah seliaan Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional BPLTV. Silakan Cik Nazri. Terima kasih Anissa. Sama-sama. Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Bahagian Pendidikan Latihan Vokasional BPTV, di mana pada tahun 2012 transformasi pendidikan vokasional diadakan, iaitu untuk memartabatkan transformasi pendidikan vokasional. Manakala pada tahun 2019 selaras dengan penstrukturan baru KPM bahawa BPTV telah ditukar nama kepada Bahagian Pendidikan Latihan dan Teknikal Vokasional BPLTV bagi memartabatkan pendidikan vokasional ke alam persekolahan perdana. Okey, jadi dengan itu apabila tujuan transformasi pendidikan vokasional ini adalah untuk bagi memartabatkan pendidikan vokasional, di mana lepasan Kolej Vokasional dan Sekolah Menengah Teknik akan memiliki sijil ataupun diploma bagi untuk menjayakan ataupun peluang pekerjaan sebagai tenaga mahir dan melanjutkan pelajaran dan juga teknik usahawan. Okey, jadi bilangan berbalik kita kepada bilangan guru-guru di Kolej Vokasional dan juga Sekolah Menengah Teknik, di mana anggaran untuk 1 November 2022 ini lebih kurang 10,000 tenaga pengajar di Kolej Vokasional dan juga Sekolah Menengah Teknik, yang mana 4,000 adalah di kalangan guru lelaki, manakala 6,000 adalah di kalangan guru-guru perempuan. Manakala guru-guru tersebut adalah pemegang daripada diploma pendidikan, ijazah pertama, ijazah lanjutan dan juga doktor falsafah. Baik, 10,000 ya. Ya, 10,000. Guru-guru guru sekolah Kolej Vokasional dan juga Sekolah Menengah Teknik di seluruh Malaysia bukanlah satu jumlah yang sedikit. Jadi apa perbezaan sebenarnya guru-guru yang mengajar di Kolej Vokasional, yang mengajar di Sekolah Menengah Teknik berbanding dengan guru-guru di Sekolah Menengah Harian biasa? Okey, perbezaan di antara guru-guru Kolej Vokasional dan juga Sekolah Menengah Teknik, di mana sistem kolej di Kolej Vokasional itu adalah merangkumi 2 segmen, iaitu yang pertama sekali 2 tahun pertama pelajar akan mendapat sijil Vokasional Malaysia ataupun SVM. Kemudian apabila kompeten di dalam SVM tersebut akan melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma 2 tahun lagi, kemudian disusuli dengan on job training atau praktikal 3 bulan, 4 bulan dan juga 6 bulan, bergantung kepada program. Di mana untuk 2 bulan program untuk 2 bulan adalah untuk program perakaunan. Manakala untuk hospitality 5 bulan dan untuk teknologi 6 bulan. Jadi dan sistem tersebut adalah apabila guru-guru mengajar kemahiran, cikgu-cikgu dalam satu waktu mata pelajaran, cikgu perlu mengajar 2 orang. So kapasiti pelajar-pelajar adalah 30 orang. Jadi kita akan dividekan supaya 15 pelajar
akan berada mengajar dengan seorang cikgu. Jadi maksudnya untuk kompeten kan dari segi pembelajaran. Itulah dia bezanya di antara sekolah vocational dan juga sekolah menengah harian biasa. Sekolah menengah harian biasa. Bagaimana pula dengan murid-murid di sekolah menengah teknik ataupun kolej vocational? Adakah pengambilan itu sebenarnya terhad memandangkan pembahagian satu guru nak memfokuskan pada 2 orang murid itu tadi? Okey, maksimum pelajar-pelajar di kolej vocational adalah 30 orang satu kelas untuk teknologi, manakala untuk program komputer hanya 20 orang sahaja. Manakala hospitality 25 orang. Jadi dekat sinilah sebenarnya kenapa 30 tu adalah kerana kita nak lengkapkan dengan peralatan. Di mana kalau ada peralatan tu 30 maksudnya dapat seorang satu. Ataupun kalau mesin ataupun peralatan tu ada 15 maksudnya share untuk 2 sahaja. Jadi maksud sebab kita nak lebihkan kompeten kepada pelajar-pelajar. Di mana kita tak nak kalau macam sekolah harian biasa, kalau kita kata 30 orang pun tak apa, 40 orang pun tak apa sebab dia just hanya mendengar sahaja dia punya itulah. Jadi proses pembelajaran itu berbeza memandangkan murid-murid di sekolah menengah teknik, di kolej vocational memerlukan peralatan tertentu dan mungkin orang kata apa ada bidang-bidang khusus yang telah ditetapkan yang mana guru-guru ini telah pun diberikan mandat untuk ini adalah kelas mereka dan ini adalah murid-murid mereka. Jadi sedikit saya nak tanya mengenai guru-guru di sekolah menengah teknik dan juga kolej vocational. Pengambilan itu sebenarnya adakah berlangsung sepanjang tahun atau ada pada waktu-waktu tertentu? Okey, pengambilan guru-guru ni berdasarkan kepada urusan pengambilan guru adalah daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan iaitu ataupun SPP. Di mana contohnya apabila ada di antaranya universiti menawarkan program-program pendidikan, kemudian lepasan program tersebut akan memohon dengan SPP. Memohon dengan SPP untuk mendapatkan pekerjaan ataupun dilantik ke KPM. Ini pun bergantung kepada keperluan. Bergantung kepada keperluan. Tidak semestinya lepasan ijazah pendidikan di universiti awam terus dapat masuk ataupun menjadi guru di kolej vocational, tidak. Ada waktu-waktu tertentu dan juga keperluan yang diperlukan. Berdasarkan kepada keperluan. Baiklah, pastinya ada kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk mereka memohon menjadi guru-guru di sekolah menengah teknik dan juga kolej vocational, memandangkan telah dijelaskan apakah perbezaannya antara guru-guru di kolej vocational dan juga sekolah menengah teknik ini dengan guru-guru di sekolah menengah harian biasa. Tetapi kita tidak akan jelaskan sekarang kerana saya akan simpan soalan ini. Kita nak berehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Bina Upaya Guru, saluran Didik TV KPM. Terima kasih kepada mereka yang masih setia menonton Bina Upaya Guru di saluran Didik TV KPM. Kita sekarang sedang membincangkan topik berkaitan dengan kerjaya guru di kolej vocational dan juga sekolah menengah teknik bersama-sama dengan saya, tetamu jemputan Encik Muhammad Nazri yang merupakan Ketua Penolong Pengarakanan Sektor Pengurusan Kecemerlangan TVET Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational KPM. Pastinya ada yang nak tahu apakah antara kriteria-kriteria utama apakah yang diambil berat ketika mereka ingin memohon menjadi guru-guru di sekolah menengah teknik ataupun di kolej vocational. Silakan Cik Nazri. Okay. Untuk menjadi guru TVET di kolej vocational atau sekolah menengah teknik sebagaimana yang disyaratkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP, di mana yang pertama sekali perlulah warga negara Malaysia, berumur 18 tahun ke atas dan juga sihat tubuh badan. Manakala memiliki ijazah sarjana di dalam bidang teknikal dan juga pencapaian bahasa Melayu C di peringkat SPM. Itu salah satu daripada itulah sekurang-kurangnya. Manakala value added untuk itu adalah kalau sekiranya boleh tu dapatkan sijil kemahiran Malaysia. Kerana pelajar-pelajar vocational adalah akan dilatih based on kepada skill. Jadi tenaga pengajar mestilah mempunyai SKM 3 walau bagaimanapun. Sekiranya cikgu ataupun tenaga pengajar itu tidak memiliki SKM, tak jadi masalah. Yang penting syarat utama yang 5 tadi ke atas tu. Yang 5 pertama tadi yang pertama sekali dipenuhi kerana pihak KPM akan upskillingkan cikgu-cikgu untuk dapatkan sijil kemahiran Malaysia tersebut. Memandangkan ada disebut mengenai sijil kemahiran Malaysia, Encik Nazri boleh jelaskan dengan lebih lanjut kepada mereka yang masih tertanya-tanya apa itu sijil kemahiran Malaysia?
Okey, CJ Kemarahan Malaysia ataupun kita sinonimnya kita panggil SKM. Baik. SKM di mana CJ tersebut dianugerahkan daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia. Di mana kita memerlukan CJ Kemahiran tersebut cikgu-cikgu ataupun pelajar perlu kompetenkan modul-modul di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran dan kita map dengan kurikulum kuliah vocational tersebut. Kemudian akan ada penilaian penilaian akhir dan juga ada penilaian oleh pihak luar di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran. Dan apabila lulus tersebut, pelajar-pelajar ataupun guru akan dianugerahkan sijil kemahiran berdasarkan kepada kompetensi program tersebut, sama ada SKM 3, SKM 4 ataupun SKM 5. Memandangkan tadi Cik Razia ada sebutkan bahawa tidak menjadi satu masalah sekiranya ketika memohon calon tidak mempunyai CJ Kemahiran Malaysia lagi, tapi adakah terdapatnya program-program ataupun kursus-kursus yang ditawarkan kepada guru-guru TVET ini untuk meningkatkan lagi kualiti mereka sebagai seorang guru TVET? Okey, dia macam ni. Apabila cikgu-cikgu dah masuk sebagai tenaga mengajar dan apabila sekiranya cikgu tersebut tidak ada memiliki SKM, so pihak kementerian akan mengenal pasti mengenal pasti dan kita akan buat satu perancangan untuk melatih guru-guru, kita panggil upskilling. Upskilling kepada guru-guru di mana guru-guru tersebut perlu memenuhi kursus-kursus yang sepatutnya dan akan dinilai oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran juga untuk dapatkan sijil SKM. Kerana sistem kita di kuliah vocational yang mana pelajar-pelajar apabila pelajar-pelajar akan dapat SKM 3, so maksudnya tenaga pengajar mestilah satu tahap atas daripada pelajar-pelajar. Maksudnya kalau pelajar-pelajar itu akan mendapat SKM 3, cikgu-cikgu akan mesti ada SKM 4, barulah kompeten. Barulah sesuai seorang guru dan juga dengan murid-muridnya. Maknanya guru-guru kena sentiasa berusaha untuk meningkatkan lagi skill dan juga memenuhi kursus-kursus yang telah disediakan oleh KPM. Apa lagi orang kata apa usaha daripada pihak KPM untuk memastikan guru-guru yang memohon untuk menjadi guru-guru TVET di kuliah vocational ini adalah mereka yang kompeten, untuk memastikan mereka ini mereka yang sentiasa di satu langkah di hadapan murid-murid. Okey. Dia pertama sekali adalah apabila menyebut saja TVET, dia akan sinonim dengan inovasi. Okey, apabila inovasi ni kalau di kuliah vocational kita ni memang terlalu banyak inovasi-inovasi ataupun pertandingan yang diwakili ataupun penyertaan oleh KV dan juga SMT. Pelajar daripada kuliah vocational Taiping Perak menghadiri untuk penyampaian pingat emas di inovasi di peringkat dunia, di mana 2 pelajar dan 2 guru menerima pingat tersebut di Seoul, Korea. Murid-murid ini bukanlah di peringkat sekolah semata-mata, tetapi kejayaan dan juga inovasi mereka mampu membawa mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Peringkat terbangsa. Saya pasti banyak lagi kejayaan. Seumpama ini di peringkat-peringkat sekolah, mungkin boleh kongsikan lebih lagi daripada Encik Nazri sendiri. Dia dari segi inovasi ni sebenarnya kalau ikutkan kita di kuliah vocational Sungai Petani 2 contohnya, Cikgu Razis dia mempunyai 72 anugerah yang telah dapat, iaitu 46 dari peringkat antarabangsa, 26 dari peringkat kebangsaan. 46 di peringkat terbangsa. Jadi penyertaan tersebut melalui ada yang secara online, ada juga yang bersemuka, dan di mana itulah dia kelebihan guru-guru kuliah vocational ni, yang mana ada inovasi terhadap diri dia dan juga diaplikan kepada pelajar-pelajar. Yang mana penyertaan tersebut bukan hanya kepada guru, tetapi kadang-kadang bersama dengan guru dan juga pelajar. Begitu juga dengan contohnya kali di kuliah vocational Teluk Intan, Cikgu Rosmizam. Dia inovasi dia berkaitan dengan pertanian. Pun sama juga. Itu pun di peringkat antarabangsa juga dan juga kebangsaan. Begitu juga dengan di kuliah vocational Keningau, iaitu Dr. Syed Hajuan dan juga Cikgu Khalifah, Cikgu Anita dan pelajar juga adik Alisha, pun sama. Kebanyakannya adalah penyertaannya melalui di peringkat kebangsaan dan juga kebangsaan. Ya, saya pasti banyak lagi kejayaan-kejayaan yang ingin dikongsi, tetapi kita akan berehat seketika sebelum kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan kerjaya seorang guru di Kolej Vocational bersama-sama dengan Cik Nazri. Penonton di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Bina Upaya Guru, saluran Didik TV KPM.
Terima kasih mereka yang masih menonton saluran Didik TV KPM di program Bina Upaya Guru. Saya Nisa K bersama-sama dengan Cik Nazmi membincangkan tentang kerjaya seorang guru di Sekolah Menengah Teknik maupun di Kolej Vocational atau kita panggil sebagai Guru TVET. Pasti ramai yang nak tahu bagaimana cara yang terbaik untuk mereka memohon sekiranya ada yang berminat untuk menjadi guru-guru TVET. Okey, sebagaimana yang saya jelaskan tadilah, iaitu syarat-syaratnya memang dah ada, sebagaimana yang saya maklumkan tadi. Cuma apabila lepasan guru ijazah pendidikan di universiti, mereka akan menunggu ataupun permohonan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP, maksudnya secara online lah. Permohonan melalui SPP, kemudian SPP akan memanggil untuk ditemuduga melalui kepada panel-panel daripada contoh bergantung kepada pengkhususan lah. Kalau untuk TVET akan BPL TV akan handlekan sebagai panel temuduga. Kalau sekolah harian pihak sekolah harian lah akan jadi temuduga. Jadi apabila proses temuduga telah dilaksanakan, sekiranya berjaya, cikgu-cikgu TVET ini akan ditempatkan di Kolej Vocational ataupun Sekolah Menengah Teknik berdasarkan kepada keperluan pengkhususan masing-masing. Baik, maknanya proses pembahagian penempatan sama seperti guru sekolah menengah harian biasa, di mana mereka diberikan penempatan mengikut keperluan di setiap lokasi tersebut, tidak boleh dipilih oleh pemohon. Ya, betul. Maksudnya kita berdasarkan kepada keperluan. Baiklah, jadi kita telah pun tahu bagaimana CJ Kemahiran Malaysia ataupun SKM berfungsi, tetapi dari pandangan Cik Nazmi sendiri, apakah kepentingannya memiliki SKM ini? Okey. Apabila guru-guru dan juga pelajar memiliki sijil Kemahiran Malaysia ini, maksudnya di luar sana pihak industri ataupun di peluang kerajaan, dia sebab sijil SKM ini adalah di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran yang mana telah standard, dah establish bahawa apabila pelajar-pelajar ataupun guru yang memiliki sijil Kemahiran Malaysia, secara automatik pihak di luar sana akan tahu bahawa individu ini mempunyai kompetensi di dalam bidang-bidang tersebut. Telah diiktiraf. Di mana bukan kata hanya KPM sahaja mengeluarkan sijil, tidak. Mana-mana agensi, kementerian mana-mana pun sekiranya dapat SKM, memang dia dah tahu bahawa di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia, memang telah dah sah dah bahawa individu ini memang kompeten di dalam bidang pengkhususan tersebut. Baik, saya pasti ada di antara penonton di luar sana yang sebenarnya sudah pun memiliki CJ Kemahiran Malaysia SKM tetapi memilih untuk bekerja terlebih dahulu. Adakah peluang bagi mereka untuk memohon menjadi tenaga pengajar TVET setelah mungkin satu tempoh masa mereka bekerja, mungkin sampai satu masa mereka merasakan saya merasakan ingin menjadi seorang tenaga pengajar. Adakah peluang bagi mereka atau lebih terbuka kepada mereka yang baru saja melepasi proses graduan dan juga sebagainya? Okey, dia macam ni. Ada satu bahagian adalah individu tersebut memiliki ijazah pendidikan. Baik. Okey, dan ada di antaranya yang tidak mempunyai ijazah pendidikan, tetapi ada SKM. Okey, dia berdasarkan macam saya cakap tadi adalah berdasarkan kepada keperluan. Sekiranya keperluan di BPL TV atau di Kolej Vocational tu memerlukan cikgu tersebut, kita akan mohon dengan pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan untuk dapatkan calon-calon daripada yang tidak ada ijazah pendidikan tetapi dia punya SKM. So kat situ kita upskillingkan kepada pelajar individu ini berdasarkan kepada kita buat kursus dalam cuti untuk pendidikan. Jadi maksudnya boleh juga kepada yang tidak berpeluang, sekiranya yang individu yang tidak memiliki diploma pun ijazah pendidikan tetapi ada SKM, boleh juga masuk di dalam sektor sebagai tenaga pengajar di Kolej Vocational kita. Okey, baiklah, kita pergi kepada pandangan jangka masa panjang. Sekiranya seorang graduan yang mengikuti orang kata apa, mungkin jurusan yang berkaitan dengan kemahiran dan sebagainya, dan di masa akan datang beliau mempunyai cita-cita ingin menjadi tenaga pengajar TVET. Jadi mungkin Cik Nazmi boleh berikan sedikit nasihat ataupun tips laluan daripada awal, apakah graduan ini ataupun pelajar ini perlu lakukan untuk sampai kepada peringkat beliau layak memohon menjadi tenaga pengajar TVET. Okey, berdasarkan kepada perancangan kita di KPM, apabila lulusan pelajar-pelajar Kolej Vocational ini apabila dapat memiliki diploma Vocational Malaysia dan mempunyai sijil kemahiran Malaysia, di mana MTUN, Malaysian Technical University, ada menawarkan ijazah pendidikan kepada lepasan Kolej Vocational. Walau bagaimanapun kita mengharapkan pelajar-pelajar ini
menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang teknologi. Bachelor of Technology. Jadi tetapi sekiranya berminat kepada untuk pendidikan, memang pelajar-pelajar boleh menyambung pelajaran ke Universiti Teknologi Hussein On di Batu Pahat sana. Kemudian apabila dia dapat setelah mendapat ijazah di sana, so dia akan dapat bekerja sebagai tenaga pengajar di kolej vokasional atau sekolah menengah teknik. Walau bagaimanapun tertakluk kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Ya, tertakluk pada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan, dan pastikan anda memohon di saluran yang betul, saluran yang disarankan. Seperti di pautan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan di www.spp.gov.my. Betul ya, Cik Nazri? Baiklah, kepada mereka di luar sana diharapkan penjelasan ini dapat memberikan input pada anda untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang laluan kerjaya seorang guru TVET di Sekolah Menengah Teknik ataupun di Kolej Vokasional. Baiklah, untuk menutup episod kita pada hari ini, saya ingin tahu harapan daripada Encik Nazri kepada jurulatih, pada guru-guru TVET di seluruh Malaysia. Silakan. Harapan saya di bahagian pendidikan teknik, bahagian pendidikan teknikal dan latihan vokasional ini kepada guru-guru, yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada semua barisan ataupun guru-guru TVET di kolej vokasional dan juga sekolah menengah teknik, kerana mereka inilah sebenarnya tulang belakang kepada TVET KPM, di mana dengan adanya guru-guru yang kompeten di dalam bidang masing-masing, terus mencapai inovasi-inovasi keperingkat antarabangsa, kebangsaan. Dan kat sini hasrat saya supaya cikgu-cikgu di kolej vokasional ini kami cuba mengamalkan konsep TLAN, Think, Lead, Action and Network. Maksudnya guru-guru tersebut perlulah menggunakan kaedah-kaedah berfikir, and then lead tu maksudnya mengetuai, dan ambil action dan juga networking. Bila sebut saja networking ni, sebenarnya di bahagian saya, sebenarnya di sektor saya, kita mengadakan anugerah cemerlang TVET, STVET. Jadi dengan networking yang kita buat tu, macam pada Oktober yang lalu, kita buat berkaitan dengan STVET ni, penyampaian STVET ni, kita dapat sumbangan daripada Bermas Senayan Berhad, iaitu Mazda CS5 kepada kolej vokasional. Baik. Hadiah kepada kolej vokasional? Yes, kepada kolej vokasional, iaitu Kolej Vokasional Sungai Petani 2. Dapat Mazda CS5 kerana pemilihan dalam anugerah cemerlang TVET tu, STVET itu meliputi platinum, kategori platinum. Satu hadiah yang cukup, yang nilainya cukup besar, ya. Wah, jadi harapan kepada semua agar mereka berusaha untuk menjadikan sekolah menengah teknik ataupun kolej vokasional masing-masing menjadi yang terbaik dan juga yang paling kehadapan lah orang katakan. Baiklah, saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Nazri bin Abdul Aziz yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pengurusan Kecemerlangan TVET Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kepada penonton di rumah, terima kasih kerana sudi menonton Bina Upaya Guru sehingga ke akhir rancangan. Semoga kita bertemu lagi, Encik Nazri. Jangan serik, Encik Nazri, bertemu dengan saya di Bina Upaya Guru. Penonton-penonton di rumah, teruskan menyokong saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.